Sebab itulah PMX ni dia beria-ia sangat untuk percepatkan proses de-dollarization ni. Buat pertama kalinya dalam sejarah, kita akan buat sesuatu yang tak pernah dibuat sebelum ni, iaitu berdagang dengan China, India, Thailand dan juga Indonesia dengan menggunakan ringgit. Baru-baru ni kalau korang perasan, PMX ada buat satu pengumuman yang agak mengejutkan, dan pengumuman ni mendapat liputan banyak dekat media-media antarabangsa, iaitu kita akan mula menggunakan ringgit bila berdagang dengan negara-negara dagang utama kita seperti China, Indonesia dan juga Thailand. Ini bermakna kalau China beli barang daripada kita, diorang akan bayar straight dengan gunakan ringgit. Dah tak payah lagi nak guna US dollar. Sebenarnya langkah ni adalah sesuatu yang sangat signifikan, sebab selepas ni kadar tukaran kita bakal ditentukan secara fundamental, iaitu import dan juga ekspor. Kalau korang nak tahu guys, sebenarnya kadar tukaran ringgit USD sekarang ni tidak menunjukkan nilai fundamental. Dia sebenarnya adalah lebih bersifat spekulatif. Dia dah lari daripada fundamental tu, sebab ketidakseimbangan ni banyak ditentukan oleh faktor kadar faedah US yang tinggi. Jadi dalam video ni guys, saya sebenarnya nak memfokus kepada apakah kesan-kesan yang kita boleh jangka ke atas US dollar itu sendiri dan juga negara kita apabila secara berfasa kita mula bergerak keluar daripada sistem US dollar. Pertama sekali guys, jom saya bawa korang kita tengok dulu apa yang bakal berlaku kepada US dollar itu sendiri dan juga ekonomi Amerika Syarikat. Yang pertama, apabila kita mula bergerak keluar daripada sistem US dollar ni, kebanyakan bank-bank pusat ni akan mengurangkan reserve pegangan diorang dalam US dollar. Kenapa jadi macam tu? Of course lah, sebab kita dah tak gunakan lagi US dollar, kita nak simpan duit dia buat apa? Jadi pengurangan reserve pegangan US dollar ni secara tidak langsung akan menurunkan nilai US dollar itu sendiri. Yang kedua pula, apabila berlaku kejatuhan di dalam US dollar, secara tidak langsung ia akan menyebabkan harga barang-barang import US akan menjadi semakin mahal, dan ini akan menyebabkan ekonomi Amerika Syarikat itu sendiri bakal terkena tempias inflasi. Yang ketiga ni best. Bila kebanyakan negara dekat dunia ni sudah tidak lagi bergantung kepada US dollar, maka ini akan mengurangkan keupayaan US untuk menggunakan mata wang US dollar ni sebagai sekatan ekonomi, seperti mana yang mereka telah lakukan ke atas Iran, Korea Utara dan juga Rusia. Yang keempat pula, apabila nilai US dollar jatuh disebabkan banyak negara yang dah tak gunakan lagi US dollar di dalam sistem perdagangan antarabangsa mereka, ini akan menyukarkan US untuk mendapatkan pinjaman pada kadar faedah yang rendah. Maksudnya diorang dah kena hati-hati dalam perbelanjaan. Diorang tak boleh just hutang, kemudian belanja defisit. Sebab itulah kalau korang perasan, sebenarnya US ni dia semakin berhati-hati dalam dia berbelanja, sebab dia tahu guys, negara-negara dekat dunia ni sedang keluar daripada sistem petrodolar, dan kalau value US dollar itu jatuh, kerajaan US tak dapat lagi memohon pinjaman dan berhutang dengan kadar faedah yang rendah. So diorang kena bayar kadar faedah yang tinggi, jadi diorang tak boleh nak berhutang sesuka hati lepas ni. Okay, next guys, apa kesan dia kepada negara kita? Yang pertama sekali, apabila kita keluar daripada sistem US dollar ni, negara kita tidak akan tertakluk kepada turun naik ataupun fluctuations dalam value US dollar itu sendiri. Jadi US dollar nak naik ke, nak turun ke, lantak dia orang lah. Dan ini bermaksud nilai ringgit itu sendiri akan ditentukan oleh fundamental of international trade. Yang kedua guys, ia sudah tentu akan mengurangkan kos urus niaga. Yelah, sebab lepas ni kita tak perlu buat double conversion lagi. Jadi banyak kos boleh dijimatkan dekat situ guys. Sebab kalau US dollar strong, kita nak kena convert dulu kepada US dollar dan kemudian kita bayar kat orang. Jadi kadar tukaran itu sendiri sebenarnya merupakan satu kos dalam bisnes. Jadi guys, selepas ni banyak kos urus niaga perdagangan antarabangsa ni dapat dijimatkan. Sebab itulah PMX ni dia beria-ia sangat untuk percepatkan proses de-dollarization ni. Sebab ia bukan sahaja akan memberi manfaat kepada negara kita, akan tetapi juga kepada negara-negara yang merupakan rakan dagang negara kita. Okey guys, apa pandangan korang tentang video ni? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka, yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah
kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.